Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla. Allah subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sendiri tidak kenal dia. Memuji sesuatu yang kita tidak faham hakikat diri dia, maka pujian kita tidak memberi makna apa-apa sebenarnya. Suatu benda yang tidak difahami, Tuhan tidak berupa, tidak berbentuk, hakikat diri dia dan sifat dia tidak dapat dipahami oleh makhluk. Maka pujian-pujian makhluk itu sekadar di bibir sahaja. Yang mana pujian-pujian yang disebut di dalam Al-Quran kita hanya membacanya, tetapi secara hakikatnya tidak mampu untuk kita melafazkan dia. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha sucimu ya Allah ya Tuhanku, aku sendiri tidak mampu nak memujimu ya Allah ya Tuhanku. Sedalai-dalai makrifat Nabi SAW sendiri, orang yang diajak untuk mengenali semua alam, alamul, alam malakut, alam jabaru, alam lahu, alam yahu, semua itu sudah dilalui oleh Nabi. Sama ada dengan tubuh dia ataupun dengan makrifat dia. Setinggi-tinggi makrifat makhluk, tapi masih lagi tidak boleh memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka terkeluarlah daripada lidah Nabi SAW menyebut dengan penuh faham dan penuh yakin, hakul yakin, kamalul yakin, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu satu benda yang tidak dapat dijangkau oleh makhluknya. Maka Nabi wakil daripada makhluk dalam nak memahami Allah sendiri, menyebut aku tidak mampu. Maha sucimu ya Allah ya Tuhanku, aku tidak dapat memujimu sebagaimana kamu sendiri memuji dirimu. Maka kita puji, mak Allah Ta'ala itu tak mampu. Sebab itulah setengah ulama menyatakan pujian-pujian di dalam burdah, di dalam qasidah, di dalam syair-syair memujinya hanya mampu memuji Nabi Muhammad kerana dia tu makhluk. Tuhan tak faham. Kalau kita puji, kita rasa itu pujian satu pendustaan. Kerana memuji benda yang tidak kita kenal itu bukan pujian sebenarnya. Tetapi Muhammad dapat dikenali, Muhammad dapat disentuh, Muhammad dapat dilihat, maka boleh kita memujinya. Kata ulama, pujian itu paling tinggi kepada Nabi SAW. Manakala Allah tidak sapa. Macam manakah makhluk yang hina ini nak memuji Allah? Hanya boleh memuji Nabi. Maka sebab itulah kita tengok kadang-kadang Allah Ta'ala memberi sifat dia kepada Nabi SAW. Dalam ayat Quran kata, Ra'ufur Rahimun. Sifat Nabi itu Ra'uf, sangat pemaaf dan sangat penyayang. Sepatutnya sifat Allah itu tak boleh diberi kepada makhluk. Tetapi kerana makhluk kita ni makhluk, hanya memahami makhluk. Maka makhluk paling hebat adalah Nabi SAW. Jadi malam ni kita duduk ramai-ramai. Semalam kita duduk dah. Pagi tadi kita duduk dalam satu majlis nak memperingati, nak membesarkan makhluk yang paling hebat di sisi Tuhan. Bagi hati orang mukmin tidak ada pertikaian, tidak ada khilaf di dalam hati dia. Makhluk yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Maka tak sayugianya berlaku di dalam dunia ini. Bukan di Malaysia.
Tidak berlaku khilaf di antara hamba nak puji Nabi Muhammad, nak selawat ke Nabi Muhammad, hamba nak buat majlis membesarkan Nabi Muhammad. Ada lagi hati-hati tidak setuju. Hati ini menuju kepada siapa yang tidak setuju dengan orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad. Kita bukan nak naik kumpulan kita. Kita bukan nak naik individu mana, tapi nak naik Nabi Muhammad. Ada lagi orang yang mengaku mukmin dengan Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi masih lagi tak suka orang membesarkan Nabi Muhammad. Tak tahulah, biarlah benda yang kita buat ini tidak ada nas daripada Quran dan hadis secara sharih. Ada, tetapi ada orang buat hujah kata benda Nabi tak buat. Tetapi membesarkan Nabi Muhammad tak ada orang buat kodok. Memuliakan Nabi Muhammad dengan apa cara, bentuk, sekadar kita mampu, adakah benda itu bid'ah? Adakah sahabat-sahabat tak muliakan Nabi Muhammad? Allah, kalau kita tengok sahabat agak malu kita. Mungkinlah kita sekarang kalau kita bawa email lagu ni, duduk di zaman sahabat, email kita tahap orang munafik ya. Sebab itulah katanya ulama, kalulah sahabat mari tempat kita, seorang sahabat tak tahulah Tuhan buat hidup mari tempat kita, maka dia akan melihat orang Islam sekarang di Malaysia secara khusus, di seluruh dunia secara umumnya, maka dia kata orang kafir berlaku. Dengan keimanan setara ni, sahabat akan kata kita ni orang kafir, dan kita akan kata kepada sahabat orang gila. Gila. Saya ke Nabi tahap tu, rela nyawa Nabi Muhammad ludah sambut dengan kepala. Nabi Muhammad bergoting rambut, berebuk nak bergocoh. Air wuduk Nabi pakat tadah, pakat minum, pakat berapa. Gila. Perkataan yang akan keluar. Taksub. Tu perkataan tu. Perkataan ni keluar juga, tapi daripada siapa? Lo ni duduk kata. Nah. Maka kita setara ni malu dengan Nabi. Kita buat sebesar mana tak serupa dengan sahabat-sahabat lagi. Sahabat kalau kita pergi dalam hati dia, bukan niat dia selamat, biar Nabi selamat. Kita kalau kita pergi, nyawa weh, bining tinggal, anak tinggal, hutang tak bayar lagi, banyak kerja lagi, hamba nak pergi pergi mati, tak apa, Rasulullah selamat. Pelik niat dia. Patut kita biar hamba selamat lah, biar Rasulullah, tak apalah kena dia. Tak. Pas sahabat buat lagu mana? Royak saja, niat saja. Tak. Pakat keliling Nabi. Ya ada orang-orang hok duduk keliling Nabi, hok pergi-pergi, hok duduk jaga Nabi. Moga Nabi ni dia tak boleh lacak lembing kat orang. Nabi tak ada membunuh orang sebab sifat dia rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuh ke Muhammad sebagai tanda kasih sayaku. Saya tidak membunuh. Maka Nabi tak pernah lacak lembing kat orang. Ada riwayat dalam kitab-kitab kata dalam seumur hidup dia pergi berbanyak puluh-puluh kali, seorang saja meninggal. Hak tu pun dia pergi benda dia akak gini kena takdir mati kawan tu. Maka sahabat-sahabat dulu menunjukkan, menzahirkan kasih sayang dia kepada semulia-mulia makhluk, iaitu dengan tubuh dia sendiri. Ketika pergi, pakat tebing Nabi. Bukan tebing kau alik belakang Rasulullah dok gini, kalau kita Rasulullah dok gini, tebing gini. Lembing mari kau alik belakang, rasa tak gerung lah mana. Dok, pok dia paling ke depan. Paling kau lembing tu. Kalau kita kau alik belakang, wali sirah tak sakit lah mana, serah pedih-pedih. Tapi sahabat-sahabat dulu paling ke depan. Maka ada sahabat 80 kena tika. Kena lacang dengan lembing, nyoba dengan kapok, nyoba gapo. 80 kotak, tak ada bahaya. Tak ada masalah hacur tubuh dia, hak penting Nabi Muhammad, tak ada masalah. Orang jatuh, orang tino, semua menzahirkan kasih sayang dia, hidup dan mati dia, nak fikir kepada Nabi Muhammad. Jadi, perasaan lagu tu kena hidup pada zaman sekarang. Biarlah Nabi Muhammad telah wafat, tetapi Nabi Muhammad jangan wafat dalam hati kita. Katanya Allah Ta'ala kata, aku tidak akan menurunkan azab wa anta fihim, selama kamu ya Muhammad fihim, di dalam mereka. Fihim ni kalau kita ngaji dalam ilmu bahasa Arab dipanggil huruf jar. Ayat Quran tu tak sebut wa anta bainahum, dia tak sebut gitu. Wa anta fihim. Apa beza bainahum dengan fihim? Baina ni Rasulullah hidup.
di antara sahabat. Jadi ketika Rasulullah berada di antara sahabat, Allah Ta'ala tak turun ke bala. Kerana apa? Ada Rasulullah di celah-celah tubuh sahabat. Manakala ayat Quran ni kata, wa anta fihim, aku tidak akan turun ke azab selama mana kamu ya Muhammad berada di dalam jiwa-jiwa mereka. Fihim, pada di dalam hati mereka. Sebab tu Rasulullah hayyum fi qulubina, hidup di dalam hati-hati kita. Maka hati yang ada Muhammad, hati yang ada kasih kepada Nabi Muhammad, hati yang ada perasaan rindu dengan Nabi Muhammad, maka hati itulah yang paling bahagianya. Kita nak memahami Allah tak faham, nak kira takut tak kena, maka dengan Nabi Muhammad kita boleh suruh, kita boleh gapo. Maka kita rasa sangat menyesal. Ada lagi orang yang masih mempertikai ke amalan-amalan, program-program membesarkan Nabi Muhammad, yang mana dalam masa yang sama majlis membesarkan orang lain dimuliakan. Majlis membesarkan kumpulan dia disokong. Majlis membesarkan tokoh dia disokong. Apabila sebut Nabi Muhammad, seolah-olah satu nama yang cukup allergic dengan kepala dia. Sambut kelahiran Nabi Maulid, tak boleh, bid'ah, haram, masuk neraka, salah tak buat, hak ni benda ni ikut Hindu, ikut gapo. Apabila tokoh dia mati, sambut hari hul kelahiran dia, sambut jasa dia, tokoh jasa dia, tokoh-tokoh dia, oh bukan main. Buat majlis, buat besar-besaran, buat 2, 3, 4 hari, orang ni tak pergi ke mana. Tokoh tu tak dapat menyelamatkan dia. Bahkan tokoh yang ia idolakan tu pun belum tentu syurga dengan aku. Maka kita jangan rasa dengki, jangan rasa cemburu, jangan rasa sedih dengan pok-pok dia idola orang selain daripada Nabi Muhammad. Cukup dah kita mari sini ramai-ramai mengidolakan Nabi Muhammad. Bukanlah maksud madrasah ni buat 2 hari. 2 hari ni panggil mukaddimah lah kita kata. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini lelaki dan perempuan, bawa satu sifat tak apa dah. 2 sifat Nabi Muhammad tak apa dah. Buat kelik rumah. Hak penting dalam hati ada perasaan membesarkan Nabi Muhammad. Ada perasaan cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni bukan kata kita cinta, Allah sayang ke dia. Patut kalau tajuk tu tak payah cerita dah. Kalau tokoh kita, hak kita minat idola tu Allah sayang ke dak dia dah ni. Tak pun. Tapi Nabi Muhammad, anta habibullah. Kekasih Tuhan. Tuhan sayang kepada dia. Al-Habibul Mahbub. Dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Siapa dia dapat gelaran lagu tu? Allah sayang ke dia. Bapa kita begitu rasa sombong. Ego hati kita setara mana kita tak sayang ke Muhammad. Malaikat berdoa sayang kepada Nabi Muhammad. Bukan kata bahkan dalam satu hadis Allah Ta'ala Nabi Muhammad sebut, manusia apabila disayangi Allah, dia tu memang nombor 1 dah lah. Maka Allah Ta'ala akan panggil kepada Jibril. Jibril mari. Maka Jibril mari, maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, ingat aku nak ayat semua satu benda. Gapo dia? Ingat nama fulan bin fulan itu aku sayang ke dia. Mu kena sayang ke dia. Allah Ta'ala perintah kepada Jibril untuk sayang orang yang disayangi oleh Allah. Maka Jibril pula turun jumpa malaikat-malaikat lain pula. Mari belakang. Hamba nak ayat benda. Malaikat kata gapo dia wahai Jibril? Ni kepala malaikat ni. Katanya Jibril, aku sayang kepada fulan kerana Allah Ta'ala perintah kepada aku sayang kepada nama sekian. Maka pokmu kena sayang juga ke dia. Maka semua ahli langit sayang kepada orang yang disayang Allah, disayang Jibril. Maka apabila lagu tu diletak ke penerimaan wadu'ul qabulu fil ard, orang tu akan disayangi di atas muka dunia. Bukti Nabi Muhammad. Orang yang jumpa dengan Nabi Muhammad, kecuali orang yang diharapkan hidayah daripada Allah, tentu tidak berjumpa dengan Nabi sampai bila-bila. Sekalipun dia bersentuh tubuh dengan Nabi,
tetapi tak pernah melihat Nabi. Dia hanya melihat Muhammad bin Abdullah saja. Nabi tidak. Sebagaimana Abu Jahal duduk tengok tubuh yang sama tetapi tak nampak Nabi. Tak nampak anak saudara dia tu. Siapa bila-bila. Tapi Abu Bakar tengok tubuh yang sama tapi dia nampak Nabi Muhammad. Maka tak usah duk kira lah orang yang diharapkan hati dia daripada nak menyayangi Nabi. Maka kita alhamdulillah, kita nak kata yakin bodoh tetapi sebagai tanda mungkin Tuhan nak tunjuk kita boleh hadir selama 2 hari sini, tanda kata kita ni nak sayang kepada Nabi Muhammad. Sekalipun saya kita pun lagu tu ya, tetapi sekurang-kurangnya ada dalam hati kita benda yang dibuat oleh malaikat-malaikat langit dan orang-orang sahabat-sahabat. Nah, jadi benda-benda lagu ni harus hukum kita. Kita nak buat gapo dia menunjuk ke kita gembira dengan Nabi Muhammad, ikutlah. Nak buatlah gapo-gapo, ajak orang ke royak cerita mengenai Nabi Muhammad. Hamba suka weh Nabi Muhammad. Hamba rasa kagumnya dengan Nabi Muhammad. Hamba rasa idolanya Nabi Muhammad. Mari kita pakat dengar berlaku kehebatan Nabi Muhammad. Sekali kita duk dengar kehebatan dunia, kehebatan pengaruh, kehebatan piti, kehebatan makhluk, kehebatan kau ni. Hari ni 2 hari kita dengar kehebatan Nabi Muhammad. Tujuan dia supaya tersemak dalam hati kita, isteri kita, anak kita, cucu kita sendiri perasaan membesarkan Nabi Muhammad. Sekarang ada musuh-musuh Allah. Apa musuh Allahnya? Dia tak suka kepada Muhammad. Musuh Allah dah tu kalau tak suka ke Muhammad. Allah Ta'ala saya, dia tak saya. Patut kalau nak ikut Allah, kena saya lah orang Allah Ta'ala saya. Berarti Allah Ta'ala saya, dia tak saya pula. Pelik sungguh kata. Dia kata hamba saya, hamba tak zahir saja. Tak tahu ada hamba saya, wallahu'alam. Tak nampak lah. Jadi kalau benda tak ada dalil sebagaimana kaedah demo, kalau tak ada dalil, tak boleh nak percaya. Kaedah popok dia kata, kalau tak ada dalil, tak ada. Maka demo lah ni hamba tak nampak dalil demo saya ke Nabi. Nampak senyap ya. Orang suka dengan Nabi pun tahu tak sungguh dah. Tahu tak ada dalil. Mulut boleh kecek belaka. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dalam hati kita tak tahu tapi mulut duk bera kecek. Sagi-sagi dia mau duk kecek tajuk gapo? Tajuk gapo? Dunia, harta, manda ke diri, bijak ke otak. Kau gapo dia? Kadang-kadang kita hok rasa sedih lagi orang ahli agama. Sepatutnya dia yang belajar agama Tuhan, baca Al-Quran, baca hadis, patut dia lah yang paling suka dengan majlis membesarkan Nabi. Tiba-tiba dia musuh besar kepada majlis membesarkan Nabi. Tak tahu nak kecek. Hamba suka ke Nabi tapi hamba tak suka orang suka dengan Nabi. Pelik kecek lagi. Saya ke Nabi. Saya suka ke Nabi. Saya besarkan Nabi. Tetapi saya tak suka orang membesar-besarkan Nabi. Lagu mana tak faham. Kalau kita jalan dengan bini kita, contohnya lah, pergi pasar malam. Tiba-tiba orang lalu kita jalan, jumpa saing kita. Saing kita kata tanya, siapa dia tu? Pergi tanya Tino siapa dia? Bini hamba. Masya Allah. Solehah molek. Orang puji bini kita. Kita pun rasa orang. Dia mau makan nasi ke tak? Kalau tak makan nasi lagi kita pergi ambo nak belanja makan nasi kedai bewek. Mari. Nampak? Jadi naisih. Apa? Orang tak puji dia. Orang puji orang yang ia saya saja. Puji bini dia. Puji bini dia, maka kita rasa bangga. Orang puji orang yang kita saya, tiba-tiba kita rasa bangga. Kita puji Nabi Muhammad. Orang yang Allah Ta'ala saya. Rasa Tuhan tak saya kau ada perbuatan lagu ni. Kita duduk mari naik kuda, kau buat persembahan, ada pameran, ada jualan, macam-macam. Kita mari penat letih kau apa dia. Mari duduk selawat, pada duduk tengok TV di rumah. Pada duduk main handset di rumah. Pada duduk main TikTok di rumah. Pada duduk mengaruk kita dekat kosi-kosi. Sekurang-kurangnya 2 hari ni kalau Tuhan tanya. 2 hari dalam setahun pada 2022 ni buat apa? Pada 12 hari bulan, 8 dengan 9 hamba pergi dengan majlis. Hamba duk menyandati lagu tu tapi hamba dengar majlis orang puji nabimu. Kekasihmu ya Allah ya Tuhanku. Dosa kau hamba rasa kalau hamba pergi dengar lagu ni. Tak tahulah. Hotu orang kata kalau hamba kecek ke dia mau kata Wahabi marah selalu. Nak tanya dalil, benda dalil hati ni cinta-cinta tu orang kata. Saya ni kita tak boleh nak royak bukti lagu mana tak tahu.
Orang dia saya ke orang, ayat lagu mana tak tahu. Supaya orang tanya, apa demo saya bini demo? Tak tahu dah tu hewan amo saya, kita nak kata lagu mana? Dia muka tak comel lagu mana? Supaya kena sepak lagu tu yang muka. Dah amo saya tu hendak lagu mana? Pada mana bukti? Payah kita nak ayat lagu mana? Apa sebab? Payah kata bagi saya. Sebab tu sahabat, Rasulullah tak larang. Perbuatan dia semua menunjukkan saya. Kalau pergi, dia rela tu. Kalau begini, rela. Kalau bak Rasulullah ludah, sahabat sambut dengan kepala. Bukan kata saya ni macam-macam cara nak zahirkan saya. Tapi ada Rasulullah kata jangan sambut dengan kepala, syirik, bid'ah kau apa tak ada. Pak kita lah ni ada kau dok. Rasulullah kalau tak kena ludah kepala kau sambut dengan kepala kau dok. Sahabat dulu camur atas muka. Kalau Wahabi ada masa tu sanya sahabat. Tentu dah bid'ah sahabat. Sahabat dia kata. Ada seorang bertanya kepada Syekh Wahabi lah, kita sebutlah sikit deh. Ambo ni jadi tubik semacam tak tahulah. Nama bukan kata kehidupan ambo tujuan Wahabi, tak jadi terlekat lagu tu nah. Tujuan kita Allah dengan Nabi Muhammad, tapi adalah benda-benda itu tubik juga. Nah, ada seorang tu dia buat mari satu syair. Syair tu dia sebutlah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Nah, dalam syair itu kata, wahai Muhammad, kamu lahir ni comel sungguh. Min kulli aibin, tak ada aib langsung. Allah comel daripada hujung kepala, hujung kaki. Rambut comel, telinga comel, kening terletak molek, hidung macu, mulut, bibir nipis molek, dagu, bahu bidai molek, tubuh comel molek, tangan, sendi-sendi gagah. Allah, supaya lukisan. Tak ada cat. Ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Sebagaimana mu nak lahir ni, supaya mu nak. Kita lahir. Kau ada kita. Dalam perut lagi kita ubah. Amu nak lagu ni yang muka. Tak ada. Kita lahir lagu muka kena sepak. Tak nak kata mana muka. Muka kena sepak. Kita nak muka supaya hero. Muka comel. Tapi Nabi Muhammad ni comel tak comel. Katanya sahabat kata, supaya mu nak lahir ni, supaya mu nak buat lagu mana. Hidung nak tinggi setara mana? Berat. Maka syair itu diberi kepada seorang Syekh Wahabi. Sebut lalulah Wahabi pun hadut saja. Penutup dia kena ada juga. Maka Syekh tu kata, siapa dia? Orang tu tanyalah. Orang tu tanya. Lagu mana syair ni? Pujian ni? Maka katanya Syekh Wahabi itulah. Duk ngajar tu bukan tanya orang jual goi pisang ni. Syekh, orang dia panggil Syekh. Maka Syekh dia kata, syair ni ada syirik. Kerana mengagungkan Nabi, seolah-olah Nabi Muhammad boleh buat diri dia. Macam-macam lah. Dia syarah kot tauhid dia lah. Maka kawan tu kata, syirik kau? Syirik. Syair ni syirik. Maka katanya, hok jobui soalan tu kata, wahai Syekh, syair ni dikarek oleh seorang sahabat nama Hasan bin Sabit. Depan Rasulullah dia sebut ni. Sekalipun. Walau dia sebut. Sekalipun sahabat. Syirik juga. Bisa dia pada Nabi Muhammad. Hak tu kata bisa telajak ni jangan ngaji bisa-bisa, baik ngaji bawa pisang. Kalau ngaji bisa-bisa jadi Power Ranger lagu ni, tak ada apa lah. Dia kata walau sekalipun sahabat kalau karel lagu ni jadi syirik. Ya Rabbi, Sayyidina Hasan bin Sabit baca depan Nabi syair ni. Nabi tak pan, siap Nabi puji dia, siap Nabi beri hadiah burdah dia, Nabi gapo dia. Kabar-kabar dia baru mari 1000 tahun lebih ni. Kabar-kabar syirik. Sudah orang ni. Nak ayat gapo? Dalam hati kosong. Dalam hati kosong. Ilmu ada? Ya. Hidayah lain. Cinta lain. Nur lain. Mahabbah lain. Ilmu lain. Lalu ni kita tengok ilmu. Masya Allah. Bahah. Tapi kita tengok baik orang kapung kecek. Orang kapung tak berani tek Nabi dia. Allah majlis maulid dia. Gitu ke Allah Nabi kita. Selawat bangun caca. Orang yang ada ilmu. Orang hok pakai spek pula. Orang hok ngaji PhD kau gapo dia. Ilmu banyak tapi kosong saing dengan dia. Tak kosong tak ada gapo-gapo. Allahu Rabbi. Pas kita nak ikut dia ke tak? Ni salah kau ni. Perbuatan sahabat kau lagu ni. Payah kita kata. Maka mahabbah ni benda suku. Ada orang ilmu tak ada tapi Tuhan beri mahabbah dia kepada Nabi Muhammad. Ada orang jadi wali kerana membesarkan nama Nabi Muhammad. Kerana muliakan nama Allah. Dia jahil. Tapi dia jumpa nama Tuhan. Atas pasir dia ambil sapu. Tengok ada minyak atas comel. Selit dinding. Tak tempat comel. Maka
Allah Ta'ala wi kepada dia kemuliaan sebagaimana dia mulia ke nama Allah. Maka kita biar jadi lagu tu lah. Ilmu lah ni nampak macam mengaruk tu banyak dah lah ni. YouTube lah gapo dia lah, Syekh Rabbana Murabbi lah gapo dia. Tetapi tak bawa kepada Nabi Muhammad. Ingat, di akhirat kita tak boleh pegang dengan ilmu kita. Kita tak boleh pegang dengan amalan kita. Wali-wali, PhD, Profesor Madya, Dekan Fakulti, Rektor, Power Ranger, Nuklear. Semua tak boleh pegang dengan diri dia belakang. Pegang dengan Nabi Muhammad. Apabila masalah paling besar sekali, pergi cari siapa dia? Rektor, Nuklear, Dok. Pergi cari siapa dia? Pergi cari Nabi Muhammad. Mu bisa ke? Maksud atas dunia, mu kata mu bijak ke? Mu boleh baca kitab mu ni, mu boleh risauh ni, mu boleh kecek lagu ni. Mu rasa mu betul, mu rasa mu benar. Kebenaran mu tak boleh tolong kamu. Tak. Apa pergi cari Nabi Muhammad? Dia tahu tidak ada makna apa-apa. Ketika tu baru nak sedar kehebatan Nabi Muhammad. Najmu fakhri kabana. Katanya Habib Omar, pada hari kiamat lah bintang keistimewaanmu itu menjadi cerah. Baru nampak hebat Nabi Muhammad. Pas kita nak jadi sedar ketika di akhirat tu kok masa ni. Ni masa ni. Biar rasalah, biarlah kita kurang ilmu, kurang gapo, tapi dalam hati kita ada Allah dengan Nabi Muhammad, mahabbah dia tu. Mudah-mudahan benda ni lah kita akan bawa ketika kita hidup, ketika dalam kubur, ketika dalam syurga, maka inilah hati-hati yang dipenuhi dengan nur dipanggil. Jadi ambolah wakil daripada Madrasah Ribat Mustafa sebagai malam penutup mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sahaja menilai hati kita. Likulli mri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas menurut hati dan pandangan rindu dia, cinta dia kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Ambo tak mampu nak balas. Abai-abai, kakak-kakak, pocik-pocik, moci-moci, anak-anak, cicik-cicik, ciok-ciok mari sini. Penat, letih, kau gapo dia. Ambo tak boleh nak belanja kepuk pun ambo tak belanja. Tak belanja air pun dok juga. Tetapi ingat, kita ada bawa benda mari sini dan kita kena buat kelik. Royak ke anak-anak kita. Ayah pergi tepat, Masya Allah, duk kecek buat Nabi Muhammad. Tak ada kecek buat benda lain. Ayah rasa suka. Maka kita pun beli buku buat Nabi Muhammad. Baca ke anak-anak. Beli buku Sayyidina Fatimah. Beli. Mungkin kita nak mengajar tak erti. Pakai beli lagu tu lah. Beli kitab kepada isteri kita. Beli kitab kok kita baca. Jadi mudah-mudahan kesan daripada 2 hari ini berlangsung. Sampai bila-bila. Dunia, barzah dan akhirat. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama. Nabi tak sebut di akhirat saja, di dunia, di barzah dan di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama. Tak sebut bila-bila, tak kait dengan masa, tak kait dengan tempat. Maka siapa dia sayang Nabi Muhammad, gini semacam dengan Nabi Muhammad. Pas rasa bimbang lagi, tak ada rasa bimbang dah. Kerana tempat paling selamat adalah di samping Muhammad. Nama Allah pun di samping nama Muhammad. Nama Muhammad di samping nama Allah. Oh, kalau kita ada duk celah tu kan. Allahu Rabbi. Kita tak tahu hubungnya Allah dengan Nabi Muhammad ni lagu mana. Allah Ta'ala sayang kepada Nabi Muhammad. Kita pun tak reti. Nabi Muhammad sayang kepada Allah. Kita pun tak reti. Tapi kita macam-macam tiru-tiru duk mencelah-celah lagu tu. Jadi mudah-mudahan malam ni sebagai penutup lah. Kekurangan hamba ni, ada kekurangan, ada masalah kau apa dia ujian tu hamba tak boleh nak kata gua bukan kerja hamba. Nama kata, apa ujian? Tanya hamba selok hamba. Hamba bukan kerja jabatan ujian tak ada dah. Ni Tuhan kerja Maka Tuhan jo berhenti, Tuhan jo buat, Tuhan jo gapo, tapi alhamdulillah majlis kita nampak sungguh nah. Tadi kita nak buat majlis, Allah supaya kali-kali kita gak Tuhan kecil-kecil gitu nak suruh nak siwit debu ya. Jadi alhamdulillah kata mudah-mudahan keberkatan majlis ini berpanjangnya masuk ke dalam hati kita. Nur-nur yang kita petik daripada kalimah-kalimah perkataan-perkataan orang puji Allah masuk dalam hati kita. Jadi hamba minta maaf sebagai kekurangan yang berlaku dalam majlis ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita 2 hari ini. Penat kita kelik tidur letih weh hamba program. Misalnya, dikira pahala berpanjangnya dua hari berturut-turut.
Hanya Allah Ta'ala lah yang maha pemurah, maha penyayang, menerima amalan-amalan hambanya sekalipun berkurangnya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.